Hadang kiri kanan. Saya masuk tu hadang kiri kanan sebelum dia tak keluar. Ambil gambar. Siapa nak ambil? Pakar bahagian cantuman pokok Jabatan Pertanian Malaysia berpuluh tahun ya. Pengalaman beliau dia dah pencen. Dia dah pencen dan sekarang perkhidmatan beliau freelance di mana satu Malaysia memanggil beliau dan bidang beliau satu saja. Kaedah cantuman sebarang disiplin yang dikuasainya. Untuk vegetatif, generatif semua dia boleh pandai buat dan banyak pengalaman-pengalaman beliau lalu dikongsi satu Malaysia. Murid beliau satu Malaysia berkaitan dengan ini saja. Jemputan setiap minggu di mana-mana syarikat-syarikat, individu, swasta semua menggunakan khidmat beliau bidang kawin pokok saja. Bukan saya tak boleh ajak, bukan saya tak boleh share, tapi ilmu saya nak bandingkan ilmu Tuan Haji barakah dia, dia tahap wali lah. Dia tahap wali dah, bakat kahwin dia tahap wali dah. So kita bawa dia juga. Terima kasih banyak Tuan Haji sudi mai. Terima kasih banyak Tuan Haji sudi mai. Setiap kali kita di sini tak pernah miss. Alhamdulillah. So tolong bagi perhatian elok-elok sebab banyak disiplin yang akan diterangkan kepada kita. Dan disiplin ni kita boleh guna pakai bukan untuk pokok durian saja. Pokok-pokok lain pun kita boleh guna pakai. Betul Tuan Haji Ini kelebihan dia. Serampang banyak mata. Tapi disiplin ni sangat mahal. Banyak kaedah dan kita boleh guna pakai sendiri dan kita boleh buat duit dengan ilmu ni. Orang nak buat top grafting ke, nak kahwin dewasa ke, kahwin kecil ke, anak sunat apa-apa, panggil kita sebab kita dah ada pengetahuan, ada pengalaman. So inilah masa kita nak belajar. Okey? Boleh tumpu perhatian dan kita sama-sama belajar. Okey, saya sedahkan seterusnya pada Tuan Haji dan tolong bagi perhatian. Dan tolong kalau ada masalah tolong tanya. Lepas ni saya akan pecahkan kepada 5 kumpulan dan kita akan buat di spot masing-masing. Setelah ambil mata tunai semua. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan serah pada Tuan Haji. Ada pucuk tak? Main pucuk. Ambil mata tu. Sayang dia tu. Kau tahu elok tak elok? Yang ni saya potong siapa nak beli nanti boleh. Cun. Tu dia. Itu mana nak beli Tuan Haji? Di yang jual ni lah, kedai-kedai apa ni, pertanian lah. Segulung dia tu, ni segulung. Dia kurang 100 kaki lebih sikit. 125 ringgit. Tu lama nak habis tu. Seri boleh ya. Ibu boleh lah. Dia minta. Dan boleh tulang bawah 2-3 pokok menanti. Pokok tu yang nak dicantum tu. Pokok ni tak kena beli dia. Untuk Tidak ada pokok tunjuk. Kita ada pokok tunjuk tu macam tu kan. Sebab tunjuk dulu. kan pula nak buat 2-3 kaedah. Yang mana minta apa? tu ambil Tuan Haji. Dapat nak tunjuk. Ada lagi tak? Tak elok 3-4 pucuk tambah saya nak tunjuk. Ada lagi. Tak apa ni boleh. Okey, terima kasih. Boleh dah. Yang gulung saya tak bawa. Tak besar saya punya. Itu untuk pokok dewasa. Ada. Okey. Boleh kita mula? Boleh ha? Lama nanti lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kepada Allah SWT. Dengan izin dapat saya hadir untuk siri yang ketiga lah masih di Gerik ni bersama Cikgu Zul kita. Siri yang ketiga dan hari ini saya dapat bertemu dengan tuan-tuan semua. Saya Wan Mansur Ismail. Pesara Jabatan Pertanian lah. Dan saya berkhidmat dengan Jabatan Pertanian selama 38 tahun 8 bulan. Saya option awal. Sepatutnya tahun ni. Tahun ni 40 tahun saya berkhidmat Jabatan Pertanian. Saya federal. Saya bukan state. Federal. Baru 60. Kalau di seberang tu dia jadi 30. Mudah balik. Itu ayat lawak lah. Bukan betul ya. Okey. Sebelum tu saya nak tanya sikit lah. Siapa yang biasa mencantum? Tak apa. Jadi ke tak edit yang biasa buat. Biasa mencantum pokok saya. Siapa yang biasa? Siapa ngaku tak apa? Biasa. Tak edit Baji pucuk ke matu tunai ke sanding ke macam mana? Baji. Baji pucuk. Lagi yang lain siapa lagi pak? Tak ada. Ada. Kalau tahu tak mengaku aku singgah tu. Aku kena tanya. Okey. Yang pertamanya apa yang kita nak buat, kita kena tahu ada alatan-alatan yang perlu kita gunakan. Yang semestinya pisau yang kita guna mesti pisau yang paling tajam.
Kena tajam. Ya. Okey. Untuk cantuman durian ni, tengok jenis yang kita cantum. Kalau kita jenis lebatan lembut, kita guna pisau yang halus lah. Kalau matu tunas ke apa, mungkin kita guna pisau yang besar sikit. Kan? Nak potong kut dengan kayu dah sekali. Ataupun ni tanaman dewasa pakai yang ni. Jadi tak kisah pisau macam mana pun boleh, janji pisau. Kan? Antara contoh pisau yang saya tunjuk yang kita boleh gunakan. Pisau dapur pun boleh, janji tajam. Kan? Yang penting ilmu mencantum tu, kita kena tahu cara macam mana kita nak mencantum. Ya? Yang lain saya simpan dulu ya, tak diperlukan lah. Ini contoh yang saya tunjuk yang boleh digunakan. Okey. Okey. Kita ada pokok penanti. Pokok penanti kita boleh mula mencantum pada usia dia sebulan hingga 6 bulan. Setahun pun boleh. Pokok dewasa pun boleh cantum, tak ada masalah. Ya, kita boleh cantum kaedah. Cuma kaedah dia saja kita kena belajar, kena tahu. Okey, dan bila kita cantum, alatan antaranya gunting kita kena ada sketius. Ini untuk kita cantuman dewasa ataupun kita cantum batu tunah, kita belum guna yang ni. Kalau guna parafilm ni, dia mudah putus sebab kena tarik kuat sikit. Ya. Parafilm ni ataupun Nesco film ni, dia bergulung, kita potong kecil-kecil lah. Kalau saya biasa, saya potong lebar ni, ya, saya potong 3, dia pendek lah. Sebab kadang-kadang kita rasa, oh pendek sangat, dia boleh ditarik panjang. Dah apa sikit dah. Masa kita balut, jangan tarik tu, masa balik pun tarik sikit-sikit. Kan saya tunjuk cara dia. So slow. Okey. Nanti dah ada, ya. Yang cantiknya biji durian hutan. Ya, durian hutan. Yang hutan ada isi warna merah cicit, duri tajam-tajam kan. Itu paling cantik, dia tahan penyakit. Ketahanan lebih kuat. Dapat durian hutan ataupun durian kampung lah. Cuba elakkan durian kahwin biji dia tu. Durian dah dicantumkan biji. Sekarang payah dapat apa, musang-musang kim habis pun tak ada kan. Cantik durian hutan. Yang kedua durian kampung lah. Biji pula dia ada jantan betinanya. Tapi contoh tak ada, saya tak boleh nak tunjuk. Contoh dia musim buah sebelum kita tahu tu contohnya. Yang cantik kau dapat biji betina tu. Yang banyak biji jantan dia kena banyak supel dengan apa ni, cabai. Cabai jantan, cabai betina, dia ada beza dia. Nak biak ambil cabai betina. Bukan kita biarkan benih dia biji. Okey. Itu antara permulaan pokok penanti. Dan bila dapat biji, dia terpulang pada kita. Saya lebih suka biji durian semai dalam pasir. Semai dalam pasir, rapat semai, tegakkan dia. Yang selaput tu ke dalam kan, yang besar tu ke dalam. Di atas, dalam. Pisau tajam. Pisau pelik tadi. Tak ada kena, tak rasa pun. Baca, ada baca. Baca. Mana datang baca lah. Okey, tak apa. Mana datang. Okey. Tak habis lagi. Okey. Bila kita semai ke dalam pasir, cantiknya ke dalam lah, tegakkan dia. Terima kasih. Tegakkan dia. Tak ada luka pun boleh masuk kena. Bila dia keluar akar kan, dia akan lonjak naik ke atas. Cepat dia naik. Kalau kita baringkan, akar dia akan keluar, baru dia masuk dalam tanah. Biasa nampak macam tu kan, biasa dah keluar. Cantik, tegakkan dia. Cepat dia membesar. Okey, secara penyemaian dia. Cukup sebulan, kita dah boleh cantum. Pokok dia kecil lagi. Ada ketikanya biji tak loroh. Bila yang dapat yang jenis macam tu, kita cabut. Kan? Cabut ya. Kita tak ada tanah pasir buang lah. Kan? Kita potong dekat sini lah lebih kurang. Potong, belah, baji pucuk, dekat tak tepi dulu. Cukup 50 putih semai dalam polybag. Itu paling mudah cepat. Kita dapat kerja sebab dia kita bila cantum nak ikat dia, kita pusing je pokok. Ini kita pusing badan. Kan? Tangan kita pusing. Kami situ buat cara macam itulah. Baji pucuk. Pokok kecil lagi. Nanti bila ada mesti ada biji kan, cuba buat nanti. Itu satu. Bila pokok dah umur macam ni lah,
dalam 2 bulan lebih. Ya. Dia tak besar lagi. Kita boleh buat di atas, bagi pucuk di atas atau buat di sini boleh. Bergantung pada pucuk dia, saiz pucuk dia, biar lebih kurang sama saiz. Kita tak nak pucuk dia ni, sayon ni lebih besar pada pokok menanti. Dia tak seimbang nanti, nampak pokok badan kecil, atas besar. Tak mau dia yang cantiknya sama besar ataupun kecil sikit. Jangan yang sayon tu besar. Okey. Cara nak pemilihan sayon. Tahu tak cara macam mana nak pilih dia? Macam mana dia? Yang buat dulu. Ambil ke macam mana? Ambil ya. Okey. Saya cerita. Tak apa, tak ada masalah benda tu. Betul semuanya. Tak ada yang tak betul. Cuma kita kurang teliti tentang gambar cara nak ambil sayon dia. Yang pertamanya kita ambil daripada pokok yang sihat, yang subur, sihat lah. Tak ada penyakit. Itu yang ciri utama kita kena ada. Yang keduanya kita tahu jenis apa yang kita nak ambil. Klon apa yang kita nak ambil? Klon yang terbaik. Sekarang ni macam-macam klon kan. Duri hitam lah, IOI lah, musangking lah, asma lah, macam-macam. Kalau ikut betul klon durian ni 100 lebih. Saya pun tak ingat berbagai jenis. Tapi yang paling glamour sekarang ni duri hitam dengan musangking lah kan. Okay. Bila kita ada pokok yang sihat, subur, kita dah kena pasti klon dia. Memang klon yang terbaik. Ya. Yang terbaiknya dapat daripada pokok yang dah berbuah. Supaya kita betul-betul pasti memang betul musangking. Sebab buah dia musangking. Kan? Macam dulu tahun 80-an, 60-an, 70-an, 80-an nak ambil sayon atau pucuk ni daripada pokok yang dah berbuah. Sebab dulu kita tak tahu, tak ada kaedah nak mengenali pokok. Tengok daun ciri dia ni pokok jenis ni. Daun jenis ni pokok jenis ni. Dulu kita ada, sekarang kita ada kaedah. Dan yang kalau kita nak ambil juga pokok yang baru tanam, yang cantiknya yang berusia 2 tahun. Pokok baru tanam, klon yang terbaik yang kita dah pastikan, umur dia 2 tahun ke atas. Kalau bawah tu pokok kecil lagi, kita ambil pucuk dia, ambil sayang dia tak akan membesar. 2 tahun dah besar banyak pucuk dah kan. Ambil pun jangan ambil banyak, ambil dekat yang boleh 10, 20 sudah. Jangan lebih. Okey. Umur 2 tahun ke atas lah. Kita boleh ambil dah pucuk dah. Nak pilih pucuk tu pula. Bila kita pokok doyan, ciri-ciri tadi dah ada semuanya. Cara nak pilih pucuk ni pula, pastikan daun kontinen, daun kasut yang ujung ni hijau tua. Yang cukup tua, hijau tua warna dia cukup matang. Kita tak nak yang tak nak yang lembut macam ni lah. Yang muda macam ni kita tak nak. Macam ni yang muda kan. Kita nak hijau tua. Hujung dia hijau tua, mata tunah dia ada. Dan cuba elakkan ambil pucuk yang mata tunah nambah besar. Takut mudah patah. Macam tadi mana tadi? Ni macam ni panjang ni dah membesar lah. Dan masa takut silap dia patah. Mata ketam tu kita nak mata kecil lah. Kecil dia tu lah. Ini pun panjang tu lah. Tapi tak apa, boleh digunakan, tak ada masalah. tu boleh lagi? Boleh. Cuma pastikan kita tak sentuh dia sebab dia mudah patah. Rapuh sangat. Okey. Okay. Yang mata dia, yang apa, mata tunah tu yang kecil lagi tu boleh janji ada. Jangan tak ada. Benda kecil ada boleh. Dia ada. Kan kecil ni kan. Boleh diambil, tak ada masalah. Janji dia ada. Besar sangat jangan, kecil sangat pun jangan. Ambil yang sederhana yang nampak macam ni boleh. Cepat dia membesar. Masa ada nampak je. Nampak dia macam ni pun boleh, tak ada masalah. Nampak kan? Ada. Jangan kata banyak jadi tak ada dah. Mungkin dah patah. Kan? Ni dah tak ada. Mungkin dah terpatah lah. Ni pun dah tak ada. Ini macam dah kering dah. Yang kita nak hidup ni, nak hidupnya jadi pokoknya. Kita kena pastikan dari segi sayur dia, pucuk dia. Okey. Pokok subur, dia keluar dahan. Daun kotidian, daun kasut ni hijau tua, cukup tua. Yang muda dia tak sebab dia mudah layu, nanti takut kejayaan dia kurang. Ambil yang tua, takut kejayaan dia kurang. Okey. Sampai ke pokok. Kita tengok dia punya pokok kan, macam kun lah kan. Okey. Dia keluar dahan macam tu. Cantik dah, tengok ujung dah cantik dah. Yang naik ke atas tu cantik. Ambil yang naik ke atas. Pucuk yang naik ke atas, lonjak ke atas, itu yang aktif. Yang ke bawah tu
dia balance macam tu lah. Elakkan ambil. Itu petua ni. Ini petua. Dia tak overaktif. Yang dahan ke bawah kan nampak macam tu. Tapi yang turun ke bawah nampak ujung dia naik ke atas balik. Ada tak pasal saya tengok? Ke bawah dia naik ke atas. Mak kata dia tu aktif. Elok. Boleh ambil. Kecuali yang tegak macam tu elakkanlah. Tapi kalau tak ada, dia hidup juga, memang hidup. Tapi cuba elakkan. Ni petua-petuanya. Ya. Boleh guna juga. Tapi yang cantik ambil yang aktif. Panduan yang aktif tadi, yang naik tegak ke atas tu, yang ranting ke bawah tu, tapi ujung dia naik ke atas, bengkok naik ke atas balik. Itu dia aktif. Boleh? Yang tunas mata air. Yang tunas mata air kan. Yang dia naik pucuk tengah-tengah. Kecil dah, yang tu boleh boleh ambil tak? Elakkan. Saya ambil yang pucuk. Yang ujung tu ambil. Elak yang tu. Kalau ini banyak ambil. Sebab kadang-kadang orang kan kita nak buat pruning kan. Pruning kita potong-potong. Boleh yang dahan dia keluar, yang keluar tu semua boleh ambil. Ya. Boleh. Kalau tadi yang naik tunas air, dua yang jangan ada tunas air, dia semua boleh gunakan. Tak ada masalah. Ya. Okey, dah dapat ni ya. Dah dapat semua ya. Okey. Siapkan kita punya apa ni? Keperluan yang kita nak gunakan. Okey, semua dah ada. Okey, kita ambil pokok penanti. Macam mana kan? Lalu pokok lupa. Okey. Mana pucuk yang kita nak guna? Ambil yang ni. Hak tu Haji buat tu hak penganjur ni apa yang kata ambil Lagi pada dia nanti tu tahu tak. Memang setiap kali kursus semua berebut kat ni. Tapi ada kalanya yang saya buat semua tak jadi. Ada kalanya, tapi biasanya jadi lah. Ada tak jadi. Sebab apa? Lama sangat nak cantum dia, tunjuk cerita pun nak cantum kan. Lambat dia dah kering. Tapi alhamdulillah 18 itu saya buat sungai siput, 5 pokok, 5 hidup alhamdulillah. 22 bulan saya tengok hidup alhamdulillah. Ada ketika dia mati juga. Dia tak semestinya orang terror buat yang tahu ubat, yang pakai ubat hidup semua tak. Tak semestinya. Kuasa Allah Ta'ala semua tu. Kita usaha je. Okey. Saya tengok. Lebih kurang sinilah ya. Lebih kurang. Dia ni kecil ni besar kan. Boleh buat di sini. Boleh buat turun hal ini dulu lah. Turun dulu. Turun kat tak bawah dulu sementara boleh tengok. Tak ada. Itu dia. Nampak. Tak bawah. Satu lagi. Okey. Ya. Batang dia. Okey. Daun ni kita tinggal sikit. Pasal pemakanan dia. Tapi ni satu yang kita potong. Sekarang ni kalau tak nak potong pun tak apa. Biar panjang. Hidup. Tempat penyimpanan kita pula jangan terlalu panas. Takut dia layu tak cukup. Memang hidup. Yang paling tak potong pun tak apa. Ikut kemahiran kita. Tapi kena berlatih buat selalu baru kita berjaya. Okey? Dia ada 1, 2, 3, 4, 5 mata. 5 mata. Ini bagi pucuk 5 mata. Ada 6, 7 mata pada yang panjang kan. Okey. Dah dapat. Kawasan kita nak buat macam mana? Potong. Okey. Kita belah di tengah. Sama tengah. Cara nak pegang ni, celah lah. Celah jari kita ni. Cerah. Jangan pegang macam ni. Kita potong, habis jari kita. Ini tak buat apa, dah lupa tak tahu mana kena ni. Okey, celah dia. Potong sama tengah. Dia kayu lembut. Muda lagi. Lebih kurang dalam setengah inci. Okey. Belah dua. Sama tengah. Dah potong. Okey. Ini depan. Permukaan depan, belakang. Kalau kita nak tajamkan dia, bukan kita buat kiri kanan. Dia buat depan dan belakang. Okey. Bukan kiri kanan. Ni kiri kanan lah kan. Ni depan, ni belakang. Depan, belakang. Depan belakang. Bukan kiri kanan tapi depan belakang.
Okey, tajamkan dia. Dah potong, jangan dipegang. Cara kita ni macam-macam, ada bakteria kalau macam-macam lah. Ya, okey. Belakang pula. Tajamkan sikit lagi. Okey. Okey, tajam. Ha? Masukkan di celah. Yang ni tak ada depan belakang yang ni? Tak apa. Tak apa? Okey. Adang ke kanan. Kita masuk tu adang ke kanan sebab dia tak keluar. Ambil gambar. Siapa nak ambil? Ha. Okey. Kita dah cantumkan. Tarik sikit. Naskah filem atau paparan filem tarik sikit. Sambil kita balut, kita tarik. Sudah penuh macam ni kan? Berhenti sekejap. Tekan lagi. Bagi dia rapat. Tekan bagi rapat. Masa kadang-kadang kita balut tu, dia terkeluar. Tu kita habiskan lah. Okey. Bila kita mencantum ni, tak semestinya bila cantum kita kena ikat dengan para filem ataupun naskah filem. Dia macam ni jugalah naskah filem. Kita boleh guna tali rapia. Ya, ikut kemahiran kita. Ikut kemampuan kita. Naskah filem ataupun para filem ni dia akan rebut sendiri. Dia rebut sendiri. Tapi kalau kita guna benda lain, tali rapia ke plastik lain ke ni kan, kita kena potong buang. Kalau tak buang, masa dia dah hidup semua, kalau tak dibuang, dia akan apa kata? Cengkang. Jadi aku boleh dia pegang terus kan. Esok berbekas ni. Rosak. Dia kena buang. Boleh faham? Selesai mencantum, lupa nak buat keluar pula. Plastik aiskrim ataupun plastik santan. Elakkan meniup. Tengok Patutlah mati. bakteria kita ni macam-macam. Tambah tadi makan sambil belacan ke apa kan. Ada. So kan je. Kita balut ni nak jaga kelembapan dah, moisture dah supaya dia tak kering. Okey. Orang yang mahir dia tak ikat dah, biar macam tu. Tak dapat teduh. Tapi saya mengajar, saya kena cerita lah. Kena ikat. Dah, macam tu je. Kalau kita cekak mencantum ni kan, satu pokok ni tak sampai 20 saat. Siap sepokok. Boleh buat duit ya. Tapi kena mahir dulu lah. Okey. Letak di tempat yang teduh, ya, 70% gelap, 30% cahaya. Tak bawa pokok tak apa. Jangan dia kena direct cahaya matahari. Kena cahaya mati terus kan, direct kan, mati. Dia kering. Saya pagi. Ya. Saya pagi petang. Dia memang tak tempat teduh. Iyalah. Pagi petang, pagi kan. Jangan main kena. Tak payah. Netting tu tak boleh. Netting. Netting ah. Boleh netting tam gelap. Tak apa. Tak apa pokok tak apa. Tak Pengudaraan tak semesti. perlu je. Ya. Pengudaraan tak perlulah kan. Tak payah dia macam tu. Tapi udara mesti sejuk lah, jangan Tak, maksudnya itu dah cukup habis tu. memang dia tak ada. Macam ni je cukup. Okey. Bila dia kata buat macam ni, siap tak buat teduh. Dan tempoh 14 ke 21 hari. Biasanya 14 hari nampak dah. Kenapa kita guna plastik luksina atau warna merah kan? Kita nampak. Kalau dah masa 14 hari, kalau jadi hitam, gagal. Kalau masa 14 hari, masih perak macam ni, insyaAllah jaya. Ada merah. Ada nursery yang saya sini pakai. ada nursery pakai ini. Yang santan, macam santan. Merah ke putih tak apa, boleh guna. Pun boleh pakai juga. Boleh guna. Kalau ya kalau dia suruh pakai ini dia sungguh itu juga pun boleh. Mau cahaya. Okey. Elok cahaya dia orang tapis sikit lagi. Warna ni. Okey. Ada soalan tak? Kadang dia ada macam meruap air dalam ni Tu okey tak apa. Tak perlu buang air tu. Okey, tadi Kalau mati, biar. kalau mati je, kita boleh pakai lagi ke pokok? Boleh. Turun bawah lagi. Boleh.
Ada ketika yang ni ada kan. Biar dia naik, tak buang pun tak apa. Ada ketika kan. siram tak? Okey, ada nak cerita tadi cantik tanya. Lepas contoh tempat tidur, siram setiap hari. Pagi ataupun petang. Tapi jangan air berlebih lah. Elakkan kena di sini lah. Siram di sini saja. Setiap hari kena siram. Kalau dia buat piping tu, buat piping tank itu boleh? Jarang. Orang buat piping. Kena seri jarang. Kadang-kadang saya tak ada kat rumah 3-4 hari. Sprinkler apa pun sekali je. Sekali ya. Tak ada tempat tidur.